Majlis diteruskan dengan sesi persidangan yang ketujuh yang akan disampaikan oleh Tuan Muhammad Ramadan Abdul Hamid yang merupakan pemilik kepada Bamboo Village KL. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam bidang perbankan, ekonomi dan pembinaan. Pada tahun 2008, beliau menceburkan diri dalam pembinaan buluh. Beliau memiliki pengetahuan luas dalam penyediaan dan pemeliharaan buluh sebagai bahan binaan serta membina bangunan buluh menggunakan teknik tradisional dan moden. Dengan ini, majlis menjemput Tuan Muhammad Ramadan Abdul Hamid untuk menyampaikan perkongsian yang bertajuk Bamboo Construction. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana beri peluang kepada saya untuk bercerita atau bercerita santai pasal construction di dalam dengan UTHM ya. Okey, sebenarnya kalau kita bercakap tentang bamboo construction, skopnya sangat luas, sangat-sangat luas. Sebab sebagai contoh ya, kalau kita nak buat satu construction. Muhammad Ramadan, boleh saya interrupt sikit? Boleh kita besarkan? Ya, boleh. Pergi ke atas tu view. Kat bawah pun boleh. Bawah pun boleh. Tambah tu. Okey, pergi bawah. Tekan tambah tu. Terima kasih Cik Ramadan. Lagi. Baru nampak. Boleh. Okey, boleh. Okey, ni. Okey, seperti saya kata tadi, bila kita nak bercerita tentang bamboo construction ni, skopnya sangat luas dan sangat besar ya. Kerana dalam construction buluh bukan macam construction lain ya, di mana kalau kita nak beli semen, nak beli kayu, hanya pergi di kedai hardware dan boleh beli. Tetapi dalam bamboo construction tak boleh begitu. Di mana kita harus melalui beberapa proses. Di antaranya kita harus cari buluh dulu dalam hutan ke atau di pergi kampung ya. Kemudian kita harus kenal pasti spesies apa yang harus dipakai ya. Dan kemudian harus diawet. Lepas diawet dan dikering, baru boleh dipakai buluh tu. Dan sebenarnya dalam bamboo construction, dia ni lebih bersifat artistik ataupun artis yang buat selalu. Sebab pengalaman saya selepas 13 tahun dalam industri pembinaan buluh ya, beratus sebenarnya saya dah ajar orang. Malangnya tidak ada seorang pun yang menjadi bamboo man di Malaysia ni ya. Sejujurnya lah, begitulah keadaannya. Tetapi apakan daya, memang begitu yang berlaku di Malaysia ni. Kalau betul-betul ada banyak pemain buluh di Malaysia ni, saya yakin dan saya pasti sudah ada banyak bangunan-bangunan buluh yang ada di Malaysia ni ya. Okey, selain daripada apa yang sebut tadi, masalah-masalah dalam konstruksi bambu ni ya, benda lain harus diambil kira adalah contoh-contoh seperti jointing ya. Ini sangat penting. Selain pada pengawitan tadi, spesies buluh tadi, jointing apabila untuk dibuat konstruksi ini sangat berbeza antara seorang individu dengan individu lain. Dan negara-negara berdekatan sebagai contoh Indonesia ataupun Philippines ya ataupun Vietnam, cara-cara konstruksi bambu ni, buluh ni berbeza, especially dalam jointing ni ya. Okey, saya cakap tadi benda ni sangat panjang kalau saya nak bercerita ya, pasal konstruksi ni sebab dia melibatkan dari awal penebangan buluh sampailah menjadi bangunan. Tapi saya try to minimizekan mana yang penting ya. Contoh tadi yang sekarang ni gambar adalah contoh-contoh jointing ya. Inilah lokasi dia rumah buluh Kraft Malaysia Jalan Conley ya. Tapi ini bukan saya yang buat. Ini ada satu grup daripada, tak salah saya, daripada Gombak ke begitu, orang asli buat ya. Jadi beginilah bentuk dia. Kita tengok daripada jointing sini atau sini berbeza dengan apa saya buat ya. Sini ini boleh nampak ya semua? Boleh nampak tak? Yang hitam-hitam ni. Okey, boleh nampak. Boleh tak? Maksud saya punya yang saya tunjuk ni boleh nampak? Okay, kalau boleh besar. Kalau nak besarkan lagi bolehlah. Kita besarkan lagi. Okay. Tambah sikit lagi. Yes. Lagi ya. Okey. Saya cuba ya. Okey. Di sini ya berbeza kan? Tengok. Dengan di sini tidak ada dia punya jointing tu berbeza sangat. Okey, jointing sebenarnya ada dua peranan dia. Pertama, apabila buluh tu di join disambung,
kita akan pakai paku ataupun pasak ataupun konstruksi bambu banyak orang pakai stapler gun. Okey, itu untuk melekatkan bulu antara jointing tu. Tetapi tali ni sebab yang kita tengok pada yang dibuat di dalam konleh ada tali sedikit tak banyak, sedikit ya. Okey, kalau kita tengok yang ini dia banyak, sangat kemas nampak dia. Sebenarnya dia ada dua alasan kenapa dia ikat kenapa dia ikat, harus menggunakan tali untuk diikat. Dan tali itu sebenarnya bukan semua tali boleh dipakai, ada spesifik tali Itu saya akan terang kemudian. Kita tengok ni jenis jointing tu kan, di mana selepas bulu dipaku atau dipasak dia diikat. Alasan diikat adalah ada dua alasan. Pertama dari segi estetik, kalau kita tengok estetik hitam macam ni berbanding dengan yang ini sangat berbeza Tidak ada nilai, seolah-olah tidak ada nilai yang di atas ni. Tapi di sini ada dia punya aesthetic value. Dan kedua adalah untuk menguatkan jointing itu tadi. Di mana bulu ni adalah fleksibel sekiranya ada pergerakan masa contoh gempa bumi kan, sebagai contoh tadi, yang tali ni mengikat jointing tadi. Jadi bulu tu, rumah tu masih bergoyang tetapi dia tidak pecah, dia tidak roboh disebabkan ikatan kemas di sini kita tengok di sini kemas. Jadi itulah di mana kalau kita tengok especially di Indonesia punya bamboo construction kan, mesti ada tali incorporate sekali. Tetapi ada juga contoh kalau kita di Bali, sekolah John Hardy tidak ada pakai ikatan. Jadi ini lebih pada sifat tiap-tiap individu yang membina bangunan, termasuk arkitek yang mengarahkan. Jadi ada perbezaan dari segi situ jointing. Macam ni salah satu tengah mula ini di Ibu Solat. Okey, ini salah satu yang jointing pernah dibuat Okey. Dan akhirnya kalau kita tengok apa sebenarnya berlaku adalah selepas jointing ni kan, tu saya cakap tadi dia ni lebih kita tengok ni semua. Sambungan tu macam-macam sambungan ada mula beginilah pakai L-bar lah and then sambung lagi, ikat lagi, jadi dia bertambah kukuh sebenarnya. Kukuh tu sangat penting Jadi akhirnya kita akan dapat satu aesthetic jointing. Kita tengok apa yang berlaku di sini Kita tengok artistic jointing itu. Ini bukan rumah biasa kalau kita tengok sekali impas begini Ini adalah rumah-rumah yang lebih bersifat artistik Macam rumah ni semua tu. Ini tengok dibengkokkan bulu tapi dipotong sikit-sikit tetapi di join balik, diikat balik dengan rotan. Ini dia pakai elemen rotan Setengah tadi pakai tali hijau. Dan ada juga macam di Malaysia ni, rumah ni untuk pakai atap hijau. Hijau ni banyak kegunaan dia. Selain daripada untuk buat tali ikatan ni, dia boleh buat bumbung Di Tadong Hill ada sebagai contoh rumah yang memakai atap yang diperbuat daripada hijau tadi ni. Okey, kita tengok macam ni di Bamboo Village pakai, masih boleh kalau sebenarnya nak pakai genting, walaupun secara prinsipalnya rumah bulu ni mesti orang panggil ada lightweight building lightweight building dan menggunakan semua lightweight material. Tetapi dalam isu bumbung genting saya pakai ni ada bumbung genting khas dibawa daripada Bogor hanya berat dia lebih kurang daripada 1 kg sekeping dan harga pun ketika itu sangat murah. Lebih kurang pada RM1 sekeping. Jadi saya ingat boleh pakai Sebagai contoh ni dah dipakai kan, dah dibuat macam ni. Okay, kita tengok yang lain juga. Ni terbalik pula, ada juga yang terbalik. Macam mana boleh terbalik pula ni? Ni saya tak dapat jawab. Okey. Ini daripada jointing. Okey, macam sebab saya dah bercerita tadi macam mana jointing, tetapi saya belum cerita pasal alatan yang digunakan. Sebenarnya banyak alatan-alatan khusus untuk bamboo construction ni. Sebagai contoh menggunakan kapak lah parang ini pisau-pisau yang untuk untuk potong bulu jugalah yang ini untuk buat lubang semua. Di mana pisau-pisau tidak ada jual di kedai-kedai, you kena tempas special untuk dapat begini. Jadi itu sebab saya cakap tadi bukan semua orang yang kata, I boleh buat rumah bulu. Setakat buat, saya akui. Tapi daripada segi estetik lain, sangat sukar sebab dia ni lebih kepada membuat dengan hati
Bukan buat siap saja, tapi lebih dengan hati. Contoh dia, kalau kita suruh yang pakar buat rumah buluh, kita suruh pakar, begini buat, kita sketch je. InsyaAllah, nescaya dia boleh buat. Sampai begitu sekali, tanpa berpandu pada plan ataupun lain-lain barang. Contoh yang ini, dia buat lubang kan. Jadi dia very special ini pisau tu. Dia gaji okeylah, fair lah. Tetapi kalau kita tengok ini macam mana dia buat, semua pakai parang, semua tu handmade kan. Ini juga macam non-traditional tools saya pakai ni, saya pakai apa ni, stapler gun, pakai grinder macam ni, ataupun saya pakai satu mesin terbaru saya beli daripada Milwaukee. Saya terus potong macam ni, terus potong senang. Sekarang ni mutakhir kan, alatan-alatan benda ni you kena cari dalam market. Kadang-kadang you kena modify, baru boleh dapat alatan yang sesuai untuk membuat satu projek daripada buluh lah. Dan kita tengok lagi, ini yang projek yang pernah dibuat Okey, saya akan tunjuk satu persatu. Tapi ialah saya cakap tadi, kalau mau cerita ni panjang sebab dia terpaksa ambil kira daripada awal penerbangan sampailah kepada siap-siap projek. Okey, salah satu yang ikonik berdiri di Malaysia ni, the making of bamboo playhouse. Macam dulu saya buat bamboo playhouse ni di Botanical Garden. Okey, tengok-tengok joint dia. Ini tali yang sekarang ni jadi seolah-olah tali standard untuk ikat di Malaysia ni. Tapi tali ni bukan tali biasa sebenarnya daripada construction kan. Sebab tali ni adalah dibuat khas di kilang yang buat netting untuk laut dalam kan. Jadi saya minta dia begini. Alhamdulillah sampai hari ini nampak gayanya ikatan-ikatan yang ada contoh di Tadom Key, di Bamboo Playhouse atau tempat saya sendiri pun masih kukuh dan kuat berbanding daripada kalau you pergi beli di kedai tali-tali biasa tu. Sebab kalau kita pakai tali-tali plastik yang jual di kedai tu, dia lebih bentuk kepada tali recycle. Justru itu ketahanannya tidak tahan lama. Setahun, 2 tahun dia akan hancur Itu sebab you kena pakai benda-benda yang berkualiti selain pada ijuk. Sebab ijuk ni, kita tak ada ijuk sebenarnya. Tak ada industri. Dulu adalah, tapi sekarang dah tak ada industri dekat Malaysia ni. Tali ijuk ni. Tali ijuk ni kalau you dibiarkan dalam naturalnya weather, hujan panas tanpa dilindung, sekurang-kurang 10 tahun dia begitu je keadaan dia. 10 tahun sekurang-kurangnya. Memang kuat tali ijuk tu. Naturalnya punya item. Tapi kita tak dapat di sini ijuk tu, terpaksa import. Jadi kadang-kadang nak cepat, ini adalah pilihan yang terbaik untuk mengikat tali buat daripada plastik. Begitu juga macam ni test kita test buat playhouse tu, dia pergi test buluh tu. Shear test, compression test dibuat di frame masa tu. Mana tadi? Sebentar Okay, in between macam mana boleh mengikuti tak macam mana saya punya perbincangan ni? Boleh. Setakat ni Cik Ramadan memang okey. Boleh teruskan. Dan saya harapkan kalau ada peserta-peserta ingin bertanyakan soalan, bolehlah bertanya. Sama ada tinggalkan persoalan di ruang komen ataupun raise hand and then boleh tanyalah, interrupt dengan Cik Muhammad Ramadan. Boleh, terima kasih. Okey, kita sambung lagi selepas buat test tadi. Jadi beginilah akhir jadi rumah Bamboo Playhouse ni di Botanical Garden. Sebenarnya tuan-tuan kalau kita tengok harga, saya cakap tadi a piece of art mungkin ada harga, mungkin tidak ada harga, mungkin terlalu mahal atau mungkin terlalu murah Kalau kita tengok di sini kalau kita tengok pada hanya bangunannya tiang-tiang, atap dan lantai, dia tidak ada dinding Rasa-rasa berapa harga macam ni Okeylah, saya bagi tahu tu. Harga macam ni lebih kurang 2 juta ringgit Benar. Orang cakap buluh tu tak ada harga. Tapi kita harus ingat bambu kalau dulu wood for the poor. Tetapi sekarang dah berubah It's a wood for the future. Jadi kalau kita tengok pada macam ni adalah bukan satu yang mustahil sesiapa juga yang involved dalam industri buluh ni boleh pergi lagi jauh Kalau bangunan begini dah berharga 2 juta Bamboo Playhouse ni. Bagaimana kalau bangunan yang lagi dahsyat pada ini Mana saya yakin mengatakan dia lebih mahal. Macam ni Tadom Hill contohlah. Saya ambil contoh Tadom Hill dululah. Ini sekitar tahun 2015 You tengok apa yang berlaku Belum siap pun orang dah datang berduyun-duyun. You tengok. Belum siap ni. Memang ada potensi
buluh menjadi salah satu bahan yang akan ke depan. Ya. Kalau kita tengok pada inilah, especially dari resort, ya, dah buat resort sendiri kan, mana dia belum siap baru dah ramai, apa kalau dah siap. Sebagai contoh. Ada salah satu lagi saham kecil farm di Kampar juga. Tapi ini boleh dengar tak saya internet unstable? Okey, masih boleh clear lagi Cik Ramadan. Okay, tak apa ya. Masih clear. Ya. Macam ini di saham order AR macam mana saya nak cepat buat ni? Sebab kita tidak ada pekerja, ya, kita tidak ada kepakaran dalam buat rumah buluh. Apa saya buat adalah saya Syarif berkontak saya di sana, okey, saya buat lockdown. Makna di sana potong segala-gala di Thailand tu, di Songkla, dia potong ikut apa spek yang sepatutnya. Kemudian dibawa ke lori dan dipasang balik di sini. Akhirnya jadi juga, ya. Tengok. Very smart. Di sana bawa naik atas lori ni, construction rumah buluh yang dah siap ni, dia boleh jual betul. Saya tak tahu sini boleh buat begini ke tak boleh, tetapi potensi dia punya potential untuk menjual. Mana buat atas lori dia boleh jual. Dekat Thailand tu banyak benda ni. Kita ni sebenarnya ketinggalan, tapi nak macam mana kita boleh start daripada langkah pertama, baru ada langkah kedua dan seterusnya. Mudah-mudahan kali ini insya-Allah kita akan pergi dalam buluh jugalah, mudah-mudahan, ya. Okey, yang tadi selepas itu kita tengok pula tempat Tadom Hill adalah sebentar, ya. Sahum tadi, lagi satu yang bangunan-bangunan yang ikonik kat Malaysia ialah Bamboo Mosque of Gua Musang. Ini adalah A.R. Sharif, ini pun semua ni arkitek ni. Saya bukan arkitek ni. Yang ini yang design Masjid Buluh Gua Musang, Cik Isan, ada pembantu dia, ya. Dan begitu juga. Dan untuk pengetahuan, ya, buluh yang dipakai dalam pembinaan Masjid Buluh Gua Musang ni ada 3 buluh, ya, 3 spesies, iaitu Dendrochloramus asper atau betung, Gigantolus kota-Cinai ataupun semantan, dan juga Pandalus, Dendrochloramus Pandalus ataupun bahasa Melayu apa buluh, saya dah lupa nama dia. Tapi tiga spesies dipakai untuk pembinaan Masjid Buluh Gua Musang. Begitu juga Bamboo Playhouse tadi. Dia menggunakan, sebenarnya bukan 3, dia menggunakan 4, ya. Pandalus, Skota Cina ataupun G-Scott tadi, and then buluh beting juga dia pakai. 3 juga. Tetapi buluh beting tu, dia pakai buluh beting untuk dia punya main structure, ya. Okey, kita tengok apa kenapa terbalik ni. Aduh. Okey, ini satu lagi yang saya ingin sharing juga, walaupun dia bukan dalam construction, ya. Tetapi apa dia buluh boleh buat, ya, selain daripada construction tadi, ya. Sebentar. Okey. Construction tadi. Selain daripada construction, dia boleh buat, contoh ni, ini satu kerja saya di Ritz-Carlton, ya. Di Ritz-Carlton Singapura, dia buat sculpture, ya. Sculpture. Kenapa tadi terbalik? This the one. You tengok sculpture. Mana ada buluh ni untuk construction, tetapi boleh buat binatang, ya. You tengok ni. Gajah boleh, rimau lah, apa ni, rusa, macam burung, ya. Rimau. Ini ada Ecos Facility ABC World funding by Temasek Holding. Ini masa di Singapura. Itu saya cakap tadi. Sebenarnya you have to force yourself, tapi at the same time untuk main dalam buluh ni, you kena ada passionate, ya. InsyaAllah kalau you ada passionate dalam industri buluh ni, boleh pergi jauh. Sebab saya ingin bagi pandangan sikit. Sebab walaupun di China ataupun di lain negara, dia pandang buluh di Asia ni sebagai tropical bamboo. Sebenarnya tidak ada istilah tropical bambu, ya. Sebab mereka ada monopodial atau buluh yang tumbuh seperti-seperti. Tapi kita sympodial, berumpun. Tetapi kenapa dia orang panggil kita sebagai tropical bamboo? Mana ada sesuatu yang kita sendiri tak tahu, ya. Mungkin kena buat universiti, kena buat research why dia panggil as tropical bamboo, kan. Sebab istilah tropical bamboo tu tak ada. Jadi begitulah kejadiannya, ya. Kalau kita tengok tadi, selain daripada buat bangunan, ya, dia masih boleh juga buat macam sculpture macam ni, ya. Dan seperti saya cakap sejujurnya memang kita tak buat sebab ini semua adalah orang daripada luar buat, kan.
pekan raya kita tidak ada pekerja sampai hari ini. Selepas 13 tahun saya dalam industri pun tak dapat juga. Macam sejujurnya juga pekerja saya banyak daripada Indonesia juga. Pekan raya kan. Ini satu lagi ya untuk McCormick ya. Dia buat lebih kurang dalam 5 bangunan ya untuk site office dia di Setiu. Dan it's a very fast track building. Di mana 5 bangunan siap dalam 28 hari saja. Sebab saya bila ambil pekerja tu, dia boleh tinggal dalam sebulan saja kan. Tapi dalam kes ini sampai ke 2 malam. Saya tak hari kerja sampai ke 12 malam. Saya rasa kita tak terbuat begitu ya. Jadi itulah hakikatnya kalau kita compare Malaysia dengan tempat-tempat lain daripada segi bamboo construction macam ni ya. Bangunan-bangunan ini mungkin tuan-tuan pernah lihat ya. Semua ini adalah tim tu yang pernah bekerjasama dengan saya juga. Contoh dia buat sculpture ya, macam Rapping Jawa Jakarta lah di Singapura ya, ataupun mungkin ini ada satu dekat Malaysia loh. Tak tahu kita pernah dengar atau tidak pernah dengar ya, Theatre of the Ship kat Penang. Saya tak tahu pernah dengar tapi dia pernah wujud di Malaysia satu ketika dulu. Tapi sekarang dah dihancurkan lah. Sudah dihancur dah tak ada lagi. Macam ni juga di Frankfurt juga ni pun saya difahamkan dah tak ada lagi, dah dipecahkan. Ini masih ada. Ini dimasuk dalam museum di Yokohama. Jadi kalau saya cakap tadi pengawitan semua termasuk dalam part of the bamboo punya pekerjaan ya, cari buluh ya, potong, tebang, pengawitan ya, cari semua sampailah ke pengeringan ya. Identify bulu tu kena betul-betul diawet atau tidak ya. Ini cara-cara dia lah. Ini mungkin kemudian saya terangkan lagi lah macam mana cara nak buat. Saya mana pasti spesies ya. Ini semua ni bamboo business lah. Bamboo business pun it's not that bad. Macam ni contoh saya dulu ni cerita lama kan. Saya buat karakat ni kan bulu dipotong-potong. Akhirnya hanya untuk buat bumbung ya. Tutup bumbung di mana ni? Awani Sepang Gold Coast. Itu sebab kalau you tinggal di Awani Sepang Gold Coast ni sangat mahal ya. Rumah ni lebih kurang tak salah saya minimum RM650 dia duduk sini. Sebab atap dia ni every 2 years kena tukar. Sebab dia jadi mahal. Ini Sepang Gold Coast kan. Dan ini antara projek-projek yang saya buat lah. Saya rasa ya masa pun dah dekat 3.5 juga dah lebih. Sebab kalau nak cerita lebih panjang, lebih lanjut makan masa ya. Saya stop di sini dulu. Tapi masa yang sama sekiranya ada soalan-soalan yang boleh saya share atau boleh saya jawab, disilakan. Halo. Terima kasih Encik Ramadan. Perkongsian yang sangat fresh daripada memang pembuat pakar bambu kita lah di Malaysia yang terkenal di luar negara. Okey, mungkin ada soalan-soalan ya. Okey, ada soalan ni Cik Ramadan, adakah bambu ni sesuai untuk buat lantai? Buat lantai. Ya. Lantai ya. Floor. Sebenarnya sesuai. Boleh. Tapi always bear in mind bulu ni tak boleh expose pada cuaca ya. Try to elak sebab dia akan rosak macam mana pun. And dia tetap akan rosak. Saya boleh jangkakan kalau you buat lantai dengan cuaca yang ada kat Malaysia ni, paling tinggi pun dalam setahun lebih aja dia akan reput, dia akan rosak semua. Kalau untuk buat lantai yang expose. Tetapi kalau untuk buat lantai yang untuk rumah ya, tak ada masalah langsung sebab dia tak expose. Dia macam spesies kayu setengah keras juga ke bawah lah. Lagi kalau kayu keras tu macam cengal ke ya belian, dia boleh expose kan. Tetapi kalau kayu-kayu lain biasa kayu getah ke memang tak boleh expose, sama kat buluh juga. Sebab apa Prop tadi ada explain pasal density, ada doktor mana saya boleh lupa tadi kan. Sebab density itu pada density rata-rata pun dah 500 lebih ke 600 density untuk buluh ni. Berbanding kalau dengan kayu keras lebih kurang dalam tak silap saya dalam 800 kg per meter cube lah ke atas. Dan untuk pengetahuan buluh ni engineering bambu ya, yang mutakhir pun tak bagus sangat dalam 2 tahun lepas. Di mana density dia telah hit above 1000 kg per meter cube.
Mana dia lagi keras daripada kayu yang paling keras dalam dunia. Jadi itulah sebabnya sekarang ni, antara sebab-sebab kenapa orang banyak sekarang ni dah mula fokus dan mula berminat tentang buluh. Sedangkan negara contoh tadi, China saya dipahamkan juga ya. China tu dia ada buluh ya, monopodial. Walaupun dia control 96% of the world market. Tapi dia masih berminat datang ke Malaysia sebab kita mempunyai buluh yang mereka tidak ada. Sebagai contoh tadi, kita mempunyai buluh yang daripada Sympodial. Okey. Okey, antara soalan lain ni Cik Ramadan yang buat rumah selama 28 hari ni, dia termasuk dengan simen ke? No, buluh saja. Memang buluh saja. Mana lantai dah siap, stump semua dah siap, tunggu pasang buluh je. Terus naik ke bumbung. Dan perlu diingatkan, kalau gambar saya tunjuk tadi, kebanyakan buluh tu berdiri di atas stump atau atas batu atau atas simen, di mana buluh tak boleh direct ke kena tanah sebab serapan air sangat kuat ya. Begitu juga kalau saya tak explain sebenarnya tadi, kalau sebab tadi takut masa tak cukup kan. Sebab kalau daripada segi nak dapatkan super bambu ni macam-macam teknik ya, 1001 macam teknik. In fact pengawitan pun 1001 macam teknik. Sebagai contoh kalau ambil traditional method ya, antaranya buluh tidak boleh terbang semasa mengeluarkan rebung. Ibarat ibu menyusukan anak. All the enzim dia pergi pada rebung tadi. Buluh tu hanya layak buat kayu api. Kekuatan dia lebih kurang dalam 45%. Ya, begitu juga buluh tidak boleh terbang semasa bulan mengambang. Ini bukannya mitos ataupun tapi really scientific explanation. Di mana gravity, proses gravity tu kan, di mana bila gravity berlaku masa bulan penuh, serapan air tu sangat tinggi dalam buluh. Jadi the next process untuk pengayutan adalah sangat sukar sebab air itu dengan penuh, buluh tu dah penuh dengan air. Begitu juga buluh sebaik-baik terbang selepas jam 1:30 hari ya, di mana kadar air dan gula sangat rendah. Jadi kalau kita ambil step-step untuk tradisional dengan step yang mutakhir yang ada dalam pasaran sekarang ni, bila combination sebenarnya akhirnya dia dapat jawapan yang sama. Mana dia perlukan proses-proses yang sepatutnya. Contoh lagi satu, kalau kita terbang buluh masa pagi-pagi ya, dan kita terus nak pakai tak boleh. Tak boleh, sangat tak boleh sebab masa tu dalam proses buluh tengah makan, ya, tengah makan. Jadi yalah you tengah makan tiba-tiba kena terbang kan. Starch semua tengah-tengah banyak tu. Jadi tak boleh gitu. Selelok nak terbang buluh adalah selepas jam 1:30 hari dan sebaik-baik adalah masa musim panas. Musim hujan ni tak boleh. Orang tak tahu macam ni. Sebab musim hujan ada di mana musim rebung ya, musim hujan. Itu tak payah pokok-pokok buluh tu kalau lagi panas dia tak akan tumbuh rebung. Tapi dia tumbuh rebung semasa jadi masa hujan saya cakapkan tadi, buluh tidak boleh terbang semasa mengeluarkan rebung kan. Jadi itulah time-time dia. Jadi musim hujan dia tak boleh terbang buluh. Okey, ada lagi soalan-soalan yang lain? Okay, satu lagi ni Cik Ramadan, ada satu soalan. Jika cutting cube bambu ni boleh ke dijadikan aggregate replacement dalam konkrit untuk pembinaan slab walkway? Okey, ini satu soalan yang sebenarnya saya terlepas pandang, saya lupa tu nak begitu. Okey, kalau you katakan untuk kekuatan ya. Betul. Maksudnya untuk kekuatan. Okey, di mana UMP di Pahang ataupun Dr. Chin sana dia buat penyelidikan, dia buat research konkrit tu. Instead of gunakan besi sebagai tertulang, dia menggunakan buluh yang telah diproses, serat dia ya. Itu you tahu tak yang kalau on the surface ya, kekuatan buluh adalah lebih kurang 28,000 pound per square inch berbanding dengan steel 24,000 pound per square inch dengan tensile strength ya. Jadi di atas kertas kekuatan buluh lebih kuat pada besi. Itu sebab kadang-kadang you pernah dengar orang cakap bamboo is stronger than steel. Jadi di UMP dia tengah buat R&D untuk benda-benda begini. Apatah lagi sekarang dengan harga besi yang meningkat sampai 40, saya dengar sampai 40%. Jadi sangat sukar kena nak bukan sukar lah, cost
lebih kalau nak buat bangunan pada buluh, sebab walaupun tak banyak pakai besi bangunan buluh, tetapi especially dalam jenis stam tu tetap ada besi ya untuk kekuatan. Begitu juga kalau andai kata ini satu lagi projek sangat ada prospek besar ya, andai kata kita berjaya menggantikan steel tadi dengan serat buluh sebagai punya reinforcement, wow, saya rasa kita the first in the world ya buat benda yang sama. Tapi soalan tadi mengatakan boleh, memang boleh. Banyak ada orang buat R&D. In fact saya dengar UTM pun buat jalan raya kan, dia punya sebagai kekuatan dia menggunakan buluh. Dia punya reinforce. So saya rasa setakat ini saya punya session ya, sebab dah lebih pada setengah jam ya. Sebab saya fahamkan hanya setengah jam saja kan. Okey, tak ada. Okey, terima kasih Encik Ramadan. Cuma lebih 3 minit je, tak ada masalah. Ya ke? Banyak input yang kita nak daripada Encik Muhammad Ramadan ni. Boleh nanti. Terima kasihlah kepada Encik Muhammad Ramadan Abdul Hamid MBS kerana berkongsi pengalaman dalam pembuatan buluh bukan saja di Malaysia, di lokal ataupun di international. Jadi saya serahkan kepada MC untuk proses speaker seterusnya. Terima kasih diucapkan